Wasallam bersikat rambut. Kita mulakan pada hadis yang ke-32. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an ibnu Isa, haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu urakkibu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang daripada ummul mukminin, dan beliau merupakan salah seorang daripada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Beliau menyatakan bahawa aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam keadaan haid. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah beliau menyikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, merapikan rambut dalam keadaan beliau berada dalam keadaan haid. Jadi daripada hadis ini kata para ulama kita terdapat beberapa perkara yang perlu kita ambil maklum. Yang pertama adalah berkenaan dengan hubungan antara seorang suami dengan istri yang dalam keadaan haid. Islam mengangkat darjat para wanita dan diletakkan tempat yang mulia bagi mereka. Kerana sebelum datangnya Islam, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani memperlakukan wanita-wanita yang haid itu dengan perlakuan yang amat tidak baik, dengan layanan yang tidak baik. Sebab itulah para sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang berada dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Imam Bukhari menceritakan bahawa antara sebab turunnya ayat ini adalah kerana para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal keadaan wanita yang berada dalam keadaan haid. Kerana mereka dapati orang-orang Yahudi apabila istri mereka berada dalam keadaan haid, maka mereka tidak benarkan istri ditinggal sehubung dengan mereka. Tidak boleh bercakap dengan wanita yang haid, tidak boleh makan sekali dengan wanita yang berhaid, bahkan tinggal pun tak boleh tinggal dalam sehubung dengan wanita yang berhaid, sehingga mereka buat satu pondok-pondok kecil di luar rumah mereka, memisahkan wanita yang berhaid daripada kehidupan kebiasaan hariannya. Ini kumpulan yang dikatakan kumpulan orang-orang Yahudi, terlalu ekstrim dengan hukum berkenaan dengan wanita yang haid. Manakala orang-orang Nasrani pula dengan wanita yang haid, mereka tidak ambil peduli dan tidak ambil kisah dengan penderitaan ataupun jerih payah wanita yang berada dalam keadaan haid, sehingga kan walaupun istri mereka berada dalam keadaan haid, tetap juga mereka gauli, tetap juga mereka setubuhi. Maka ini pula tak sambul daripada orang-orang Nasrani, sehingga kan tidak ambil peduli pada masalah haid. Maka datangnya agama Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini yang dikatakan, yang kita katakan wasatiyah, kesederhanaan. Islam tidak sampai memingkirkan, tidak sampai ekstrim sehingga memingkirkan para istri jauh daripada suaminya ketika mana istri itu berada dalam keadaan haid. Dan Islam juga ada hak-hak batasan dalam pergaulan ketika mana seorang wanita berada dalam keadaan haid. Ini kita katakan Islam mengangkat darjat dan martabat para wanita. Sayyidah Aisyah menceritakan bahawa beliau pernah menyikat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi kita beriktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 yang akhir Ramadan, Nabi kita kerap berada di dalam Masjid Nabawi dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia beriktikaf. Jadi pernah suatu ketika Nabi kita mengulurkan kepala baginda sallallahu
Wasallam ya ke pintu bilik hujurat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tidak masuk ke dalam masjid, menunggu di tepi pintu tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meningkatkan, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggulungkan kepala. Jadi Sayyidah Aisyah meningkatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merapikan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan satu lagi, kita katakan betapa menyikat rambut itu merupakan suatu perkara yang mudah saja. Tetapi ya, dia juga salah satu daripada amalan tahabbuban untuk melahirkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, sampaikan istri dan itu menyukatkan rambut suaminya. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibni Abdan war-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yuksiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan khatam membantu baginda sallallahu alaihi wasallam sejak beliau berusia 10 tahun. Beliau dihadiahkan oleh ibunya Umaysah binti Milhan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak itu beliau berkhidmat menjadi pembantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan salah seorang daripada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berada pada kedudukan yang ketiga. Sayyidina Anas bin Malik ini juga merupakan rujukan kepada umat. Allah panjangkan usia beliau sampai tahun 92 Hijrah. Maka sepanjang hidup beliau yang dikatakan 103 tahun umur Anas bin Malik ini, beliau menjadi pembawa berita dan juga menjadi penerang kepada generasi tabi'in dan generasi para sahabat tentang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, dikatakan beliau antara orang yang kerap kali bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dan Anas bin Malik ini tuan-tuan, ketika mana hampir meninggal dunia, beliau berpesan kepada ahli keluarganya, laqinuni la ilaha illallah, ajarkanlah aku nanti untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau terus mengulang-ulangkan ayat tersebut sehingga akhirnya perkataan Allah itulah yang terakhir keluar daripada lidahnya. La ilaha illallah, tamat. Ya, sehingga akhir hayat beliau dalam keadaan melafazkan kalimat la ilaha illallah. Ada sekumpulan manusia di nama Sayyidina Anas bin Malik ini, mereka mulai ragu-ragu berkenaan dengan haudun Nabi, berkenaan dengan perigi ataupun kita katakan kolah air yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Anas bin Malik dah ada orang yang merabi hadis Nabi. Dan masih sudah ada orang yang mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di zaman kita yang sudah kita katakan lebih daripada 1000 tahun tuan, jauh daripada pedoman, jauh daripada kita katakan pedoman nubuwah itu sendiri sesudah 1000 tahun lebih. Kita jauh daripada asal nubuwah, zaman kenabian. Jadi kata Anas bin Malik, sesungguhnya telah berlaku manusia-manusia yang sebelum aku tidak mengharapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia aku untuk melihat manusia-manusia seperti kalian yang tidak percaya dengan hadis Nabi. Kata Anas bin Malik, telah berlalu manusia-manusia sebelum aku, kata Anas bin Malik, wanita-wanita tua yang tidak ada seorang pun di kalangan mereka kalau sembahyang kecuali pasti mereka akan berdoa agar mereka tergolong di kalangan orang yang dapat minum air daripada perigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita juga tergolong di kalangan mereka yang mendapat orang Allah minum air daripada perigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis berkenaan dengan haudun Nabi ini tuan-tuan merupakan hadis mutawatir yang diriwayatkan lebih daripada 30 orang sahabat yang mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyakkan minyak rambut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pakai minyak rambut. Sebab itu di antara komentar daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu, beliau menyatakan sememangnya berambut panjang itu juga merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau lebih suka berambut pendek kerana kata beliau berambut pendek itu lebih mudah untuk menjaga sunnah. Berambut pendek itu lebih mudah untuk menjaga kita katakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita juga pernah berambut pendek. Kalau seseorang yang berambut panjang tadi itu rambut hendaklah sentiasa dirapikan, dan begitulah juga rambutnya berminyak, sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila waktu sembahyang pula rambut tadi itu tidak diikat, tidak digantungkan. Antara perkara yang makruh bagi orang yang berambut panjang ialah menyembunyikan rambutnya di dalam serban ataupun mencantumkan rambutnya ketika sembahyang. Baca dalam kitab Al-Qaulul Tafsir Ahkam Makmum wal Imam karangan Syekhul Umar Ibnu Ahmad Al-Misri rahimahullahu taala anhu yang menyebutkan sebuah hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat tolong mengkaitkan ikatan rambut orang yang sedang sembahyang. Kalau dia mencantumkan rambutnya diikat kocang dan sebagainya. Ini ya di kalangan kita kadang-kadang nak menjaga katanya menyimpan rambut kerana sunnah, tetapi dalam masa yang sama kadang-kadang tidak menempati sunnahnya. Sehingga dia dengan mengikat kocang dari waktu sembahyang, ia merupakan perbuatan yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, menyimpan rambut pendek itu lebih mudah untuk menjaga sunnahnya daripada berambut panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyakkan minyak rambut, merapikan janggut. Nabi kita mengikat janggut Baginda sallallahu alaihi wasallam serta sering mengenalkan penutup kepala hingga pakaian Baginda menyerupai pakaian penjual minyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap menutup kepala. Ada di kalangan sesetengah orang berpandangan bahawa pemakaian serban, hadis-hadis berkenaan dengan serban tidak ada kata mereka, bahkan semuanya hadis-hadis maudhu' ataupun dhaif. Nanti dulu jangan tergesa-gesa begitu. Ya, hadis berkenaan dengan serban ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti terbagi kepada 3 kumpulan hadis. Hadis berkenaan dengan Nabi kita memakai serban itu merupakan hadis-hadis sahih. Banyak hadis-hadis sahih berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berwudu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada basuhan kepala Nabi kita mengambil air dan melalukan di atas kain serban. Dia melalukan di atas serban, atas imamah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah dikatakan Nabi kita tidak memakai serban dan hanya meletakkan kain di atas kepala, sudah pastilah kalau berwudu itu lebih mudah untuk melakukan air di atas kepala daripada di atas ikatan serban. Ya, maka ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memakai serban, dan hadis-hadis berkenaan dengan Nabi kita memakai serban adalah hadis-hadis sahih. Yang kedua, kategori yang kedua ialah berkenaan dengan hadis Nabi kita mengikat serban di kepala para sahabat, antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi kita mengikatkan serban mereka dan Nabi kita ikatkan semula serban di kepala mereka. Hadis ini kata Imam As-Suyuti berada pada taraf hadis hasan. Dan yang ketiga ialah hadis berkenaan dengan fadhail, kelebihan memakai serban. Dalam hadis fadhail inilah kata para ulama kita kebanyakannya adalah hadis dhaif, dan ada juga hadis-hadis maudhu'ah. Ya, perkara-perkara maudhu'ah, pendustaan terhadap Baginda sallallahu alaihi wasallam.
dhaif. Imam Nawawi mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya pada bab kelebihan memakai serban ini aku dapati tidak ada suatu hadis yang sahih. Wa imma dhaif wa imma mawdu'. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi beri komentar berkenaan dengan pemakaian serban, kelebihan pemakaian serban, hadis berkenaan dengan fadail. Dia bukan beri komentar berkenaan dengan hadis berkenaan dengan pemakaian serban. Hadis berkenaan dengan pemakaian serban kita katakan tadi terbagi kepada 3. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang Nabi berhati-hati dalam kita mengeluarkan kenyataan, dan Nabi berhati-hati ikhwan dalam kita menuntun. InsyaAllah kalau kita mengerti, kita khatam Sahih Bukhari dan Muslim, kita akan lupa semua. Perbincangan-perbincangan yang kadang-kadang memang bukan dibincangkan dalam bab serban, dibincangkan dalam bab-bab yang lain, dan itulah menunjukkan bahawa Nabi kita pernah memakai serban. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sering mengenakan penutup kepala, yakni meletakkan kain di atas kepala. Bahkan dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni orang yang selalu meletakkan kain di atas kepala dengan erti kata tidak keluar daripada rumah dalam hal keadaan kepalanya terdedah. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwal al-Ash'ath bin Abi Sya'fa an Nabihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammum fi tuhurihi idza tatahhara fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut, dan ketika mengenakan sandal, ketika mana memakai selipar. Ini juga salah satu daripada perbuatan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kita bersuci, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana berwudu, maka dia memulakan dengan anggota kanan. Memulakan dengan anggota kanan itu khusus bagi tangan dan juga kaki sahaja. Bukan muka kanan dulu kemudian kiri, tidak. Yang pada muka, pada kepala, pada telinga, semuanya dengan dua tangan serentak. Muka, telinga, kepala, semuanya dengan dua tangan serentak. Yang dikatakan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ialah pada basuhan tangan sehingga ke siku, dan juga pada basuhan kaki. Itu yang dikatakan didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Begitulah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maksudnya makan ya mula kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Ada orang pula pada hari ini mungkin kerana terlebih fikih, mungkin dia katakan makan dengan tangan kanan itu bukan sunnah. Jadi kalau makan dengan tangan kiri pun tak apa. Nabi kita tegah dulu orang makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kata beliau hanyalah disebabkan di zaman itu orang beristinja dengan batu, jadi tangan tak bersih. Hari ini kita tangan tak bersih. Jadi boleh saja kalau kita makan dengan tangan kiri, kata beliau. Ini juga merupakan salah satu daripada kita katakan penafsiran yang kurang tepat. Kalau tak sungguh boleh makan dengan tangan kiri, kenapa Nabi kita katakan wala mastaqata, engkau pasti tidak akan dapat lagi dan takkan mampu makan lagi dengan tangan kanan. Apabila seorang sahabat makan dengan tangan kiri, Nabi kita tegur supaya makan dengan tangan kanan. Kata dia tak boleh makan dengan tangan kanan, hanya dengan tangan kiri saja. Maka kata Rasulullah wala mastaqata, engkau pasti tidak akan dapat makan lagi dengan tangan kanan. Terus tangan kanannya keras, tak dapat lagi nanti digerakkan untuk memakannya. Betapa tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kalaulah kita katakan hanya dengan alasan istinja aja, Nabi kita pasti akan maklumkan kamu makan dengan tangan kiri boleh, basuh bagi bersih. Pasti Nabi kita maklumkan aja pun. Tapi Nabi kita tidak katakan. Nabi kita katakan wala wastaqata, engkau tidak akan mampu lagi untuk makan dengan tangan kanan.
disebabkan keengganannya, keenggarannya daripada perintah baginda sallallahu alaihi wasallam supaya makan dengan tangan kanan. Begitulah juga ketika mana meningkat rambut, ya sunnahnya kita mulakan dengan sebelah kanan, kemudian barulah sebelah kiri, dan begitulah juga ketika mana kita menyarungkan kasut, ya hendaklah didahulukan dengan kaki kanan kita dan dihiaskan pada seluruh pemakaian yang lain, pakaian, baju, seluar dan sebagainya. Ketika mana kita menyarungkan, kita sarungkan dulu dengan anggota yang kanan, dan bila kita menanggalkan pula, ditanggalkan dulu anggota yang sebelah kiri. Pakai kasut sama, masukkan yang kanan, baru yang kiri. Kemudian bila nak tanggalkan yang kiri dulu dahulu, barulah yang kanan. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara ini mungkin kecil yang kita nampak tentu ada, tapi mungkin juga sekecil-kecil perkara inilah menjadi asbab untuk kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kerana yang besar-besar itu mungkin juga kadang-kadang kita lakukan kerana kita tidak lepas daripada pandangan manusia, maka pada ketika itu kita melakukan kerana segan, pada ketika itu kita melakukan kerana malu, pada ketika itu kita melakukan kerana diperhatikan orang. Di saat orang lain semua bangun buat sembahyang waqtiyah, kalau kita tak bangun rasa pelik, maka akhirnya kita bangun juga. Di saat orang buat solat ba'diyah, maka kalau kita tak bangun, kita rasakan yang lain daripada orang lain, maka akhirnya kita membuat solat ba'diyah. Maka pada ketika itu sunnah-sunnah yang begini masih lagi kita tidak lekang daripada pandangan manusia, yang menyebabkan kadang-kadang kita lakukannya dari itu tidak tulus ikhlas kerana Allah. Tapi kalau dalam bab menyarung kasut, dalam bab memakai pakaian, pada ketika itu siapa yang nak perhatikan kita? Maka dengan tulus ikhlasnya pada ketika itu kita lakukan kerana ingatan kita pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab diperhatikan oleh mana-mana manusia. Mungkin sunnah yang kecil itu menjadi asbab kita tergolong di kalangan manusia yang Nabi kita katakan kepada Anas bin Malik, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia adalah orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan sesiapa yang mencintaiku, dia akan bersama-sama denganku di dalam surga Allah. Mana tahu dengan sunnah yang sekecil itu kita tergolong di kalangan mereka yang akan ditempatkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan an Hasan an Abdullah bin Muwaffaq, daripada Abdullah bin Muwaffaq. Abdullah bin Muwaffaq itu dikatakan sahabat yang menyertai bai'atul ridwan, sahabat yang turut sama berbai'ah, janji taat setia untuk mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memutuskan Sayyidina Utsman bin Affan menjadi wakil baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menemui orang-orang Quraisy dengan tujuan memaklumkan bahawa kami datang ini bukanlah untuk berperang, kami datang hanyalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang tiba-tiba sampai berita tersebar luas berita bahawa Sayyidina Utsman telah dibunuh. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, yang akhirnya berlakulah bai'ah yang dikatakan bai'atul ridwan, janji setia mereka untuk mentaati dan mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga merupakan Abdullah bin Muwaffaq ini juga merupakan wakil Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengajar Al-Quran kepada penduduk Basrah. Dan Abdullah bin Muwaffaq ini juga adalah orang pertama yang menjejakkan kaki ke kota Tustam
yang dikatakan lu'lu'atul Faris, dikatakan permata kerajaan, dikatakan permata ataupun dikatakan mutiara kerajaan Parsi. Kota yang amat indah sekali dibuat dalam bentuk seekor kuda, tuan. Tengok daripada pandangan jauh macam seekor kuda. Bahkan dikatakan kota purbakala yang paling canggih di zaman itu, kerana ia dapat menyadarkan air daripada sungai Dujai melalui terowong-terowong, dan air terjunnya merupakan air kita katakan salah satu daripada keajaiban dunia. Di kota ini hari ini ada di Iran, lebih daripada 3.000 tahun lebih, dan air-airnya masih lagi keluar daripada lubang-lubang tertentu yang sampai ke hari ini. Kota Bustan ini tuan-tuan antara kota yang paling kuat pertahanannya, sehingga kan Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi ketua angkatan kaum muslimin yang dilantik oleh Sayyidina Umar al-Khattab untuk menawan kota tersebut terpaksa yang mengambil masa berbulan-bulan lamanya. Lebih daripada 18 bulan mereka kepung kota ini. Yang peliknya, orang-orang yang berada dalam kota masih lagi dapat hidup dengan baik. Sesudah mereka dikepung 18 bulan, makanan-makanan mereka tak putus, dan begitulah juga ya, air sentiasa ada bagi mereka, walaupun pedagang-pedagang dah tak boleh masuk ya ke kota tersebut. Ini hebatnya kota Bustan, pertahanan ya, pertahanan Hurmuzan, Jenderal Angkatan Perang terakhir Parsi. Abu Musa al-Ash'ari fikir macam mana nak buat tuan-tuan. Selama itu juga berlaku peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Parsi. Di luar kota tersebut berlaku pertempuran lebih daripada 80 kali, yang bermula dengan pertempuran satu lawan satu, kemudian merebak menjadi satu peperangan yang dahsyat. Sebanyak 80 pertempuran, tapi kaum muslimin tak berjaya untuk masuk ke kota tersebut. Dilengkapi dengan tembok-tembok yang dibuat daripada jubin yang keras dan berlantaikan timah. Kemudian kota tersebut pula digali parit di sekelilingnya dengan yang amat dalam sekali, sehingga kan tidak mampu kaum muslimin untuk mendekatinya. Tembok dan pagar kota tersebut dikatakan pagar yang tertinggi dan juga tembok yang terbesar ya, dalam sejarah orang-orang Parsi. Apabila kaum muslimin mendekati kota tersebut, orang-orang Parsi akan baling ya, mata kain ataupun besi-besi besar yang telah mereka bakar sehingga panas membara, dibalingkan sehingga melekat pada tubuh kaum muslimin, ditarik naik maka terbelah dua badannya ataupun terbakar hangus ya, angkatan kaum muslimin. Selama 18 bulan Abu Musa al-Ash'ari buntu bagaimana cara untuk menawan kota tersebut. Akhirnya bila dah buntu tuan-tuan, apa yang dilakukan? Munajat pada Allah, berdoa pada Allah, minta. Sehingga ketika Abu Musa al-Ash'ari sedang memandang kota tersebut, meninjau tembok-temboknya yang tinggi, tiba-tiba dia jatuh satu panah di tepi Abu Musa. Tengok-tengok ada surat di situ. Wahai ketua kaum muslimin, aku mempercayai kamu. Aku telah dikhianati oleh Hurmuzan katanya. Kalau kamu berjanji untuk beri keamanan, jaminan keamanan untuk aku, akan menunjukkan laluan Persia untuk masuk ke kota ini. Abu Musa menulis janji dia, panah semula bagi pada orang tersebut. Maka pada tengah-tengah malamnya orang tadi datang ke kemah Abu Musa. Dia menyusup keluar daripada kota Bustan, datang jumpa Abu Musa, maklumkan pada Abu Musa, aku ini sebenarnya ketua kaum. Hurmuzan tidak bunuh abang aku, dia rampas istri dan bunuh abang aku. Dia sekarang ini menyimpan dendam untuk membunuh aku pula. Dan aku tak percaya dengan dia. Aku lebih percaya pada kalian, kata orang. Ya, yang akhirnya ditunjukkan, pilih mana-mana angkatanmu yang paling hebat, seorang lelaki yang paling hebat untuk aku tunjukkan jalan, kata dia. Maka dipilihlah sahabat Nabi yang bernama Majza'ah bin Thawr as-Sadusi.
Tuan Majlah bin Sawah Sadusi ini terkenal beliau di kalangan angkatan Parsi sebab beliau pernah diserang hendak oleh 100 orang angkatan Parsi. Beliau bersendirian, tetapi ke semua 100 orang beliau bunuh. Ini Majlah bin Sawah Sadusi. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab waktu hantar surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa, nanti angkatan tentera kamu daripada Kufah bergabunglah dengan angkatan daripada Basrah, dan pastikan kamu cari seorang sahabat yang bernama Majza'ah bin Sawah As-Sadusi, jadikan dia orang kanan kamu. Jadi di kalangan yang senior-senior ni rasa pelik kenapa lah Khalifah Umar ni pilih Majza'ah ni. Ya, sedangkan ramai lagi daripada Madinah, ramai lagi daripada Mekah, ada lagi Muhajirin. Kenapa dipilih Majza'ah yang tak dikenali ini? Kenapa Khalifah Rasulullah pilih beliau? Tapi bila berlaku pertempuran 100 lawan 1 dan Majza'ah mengalahkan kesemuanya, maka kaum muslimin pada ketika itu barulah sedar, rupanya inilah sebabnya pilihan Khalifah Umar. Ya, ini pahlawan yang dah dinyatakan dalam Al-Quran, seorang mukmin boleh membunuh 100 orang. Ya, ini pahlawan yang hebat. Maka akhirnya Majza'ah bin Sawah As-Sadusi ini tuan ditunjukkan jalan kepada dia. Rupa-rupanya nak masuk ke kota Tustaq ini terpaksa melalui terowong-terowong bawah tanah yang air, ya, sungainya kadang-kadang penuh, kadang-kadang cetek. Maka kita ringkaskan cerita, Majza'ah ini dia bawa 300 orang untuk menyertai beliau. Namun ketika mana sampai di hadapan pintu kota dan masuk ke dalam kota, yang hidup hanyalah 80 orang sahaja. Yang lainnya semuanya meninggal dunia lemas dan kesejukan, sebab di musim sejuk mereka terpaksa berenang, ya, di dalam kesejukan. Dan orang pertama yang melangkahkan kaki masuk apabila Majza'ah bin Sawah As-Sadusi ini berjaya menyerang daripada dalam dan mereka membuka pintu kota, kaum muslimin pertama yang melangkahkan kaki masuk melalui pintu kota Tustaq itu dikenali oleh kaum muslimin yang lain, yaitu, ya, Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mughaffal? Rasulullah SAW melarang kami merapikan rambut secara berlebih-lebihan kecuali hanya sekali, illa ghibban. Ghibban ini maksudnya tidak acak kali. Kita boleh merapikan rambut tapi bukan sampai jadi mat cermin, bawa sikat mana, ya, sana sini, asalkan jumpa cermin dia berhenti sikat rambut. Itu orang yang dia rasa untung dengan diri dia. Yang dia rasa bangga dengan diri dia, rasa lebih dengan diri dia. Maka Nabi kita semua tak benarkan. Memang Nabi kita orang yang merapikan rambut, tapi sesuai pada keadaan. Sesudah berwudu, bila kita rasa rambut kita nak berubah, baru dirapikan. Ini kadang-kadang sampai dalam kuliah pun masih ada keluar sikat, keluar kecil yang kecil. Sikat lagi, itu dah lebih-lebih itu. Ada yang bawa cermin kecil dan bawa sikat kerana dia katanya nak menjaga sunnah merapikan rambut, merapikan jari dan sebagainya. Betul, tak apa-apa, silakan. Tapi janganlah sampai waktu kuliah berubah macam itu juga. Itu Abbas. Ya, itu perbuatan-perbuatan Abbas yang memesokkan perhatian kita daripada ilmu yang sedang disampaikan. Maka Rasulullah SAW menegur orang yang kerap menyikat rambut ini. Hanya ghibban, sesekali saja, sesuai dengan hal keadaannya. Hadis yang ke-36 juga merupakan hadis yang berulang. Jadi kita masuk pada bab yang kelima, bab mumajalah fi syai'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis sahaja. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalik innama kana shayban fi sudghayhi walakin Abu Bakr
kharaba bil fina'i wal katam. Qatadah, salah seorang daripada murid Sayyidina Anas bin Malik dan juga murid kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Qatadah ini merupakan salah seorang daripada tabi'in yang hebat, yang terkenal dengan keilmuannya dalam bidang hadis dan juga bidang tafsir. Beliau menyatakan, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewarnakan rambut? Pernah tak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini menginaikan rambut, mewarnakan rambut? Maka kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Nabi kita tak pernah menginaikan rambut. Meskipun pada kedua pelipisnya terdapat uban, uban-uban baginda sallallahu alaihi wasallam ini tak banyak. Yang dikatakan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 20 helai saja, tuan-tuan. Uban Nabi kita ini hanya 20 helai saja. Dan uban ini merupakan nur, yang merupakan teguran daripada Allah, peringatan daripada Allah agar kita mengingat bahawa usia kita makin meningkat, untuk kita beramal dan mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Di saat naik satu uban mungkin kita akan cabut lagi sebab hitamnya banyak. Tapi kalau di saat tak tinggal hitam 3 orang saja, kita nak cabut yang mana, tuan-tuan? Yang hitam 3 uban saja, yang lain semua putih belakang. Pada waktu itu kita cabut yang hitam. Kita tak cabut lagi yang putih itu. Jadi uban itu merupakan peringatan daripada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ni, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah dikatakan hanyalah 20 helai saja, tidak lebih daripada 20 helai uban baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada pada belahan rambut baginda, dan juga pada tepi, pada segmen baginda sallallahu alaihi wasallam, pada pipisnya, dan juga sedikit pada janggut-janggut baginda sallallahu alaihi wasallam yang beruban putih. Jadi bila ditanya Anas bin Malik, apakah Nabi kita mewarnakan rambut? Kata Anas, tidak. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mewarnai rambut. Walaupun Abu Bakar ini lebih muda daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mudanya Abu Bakar daripada Nabi kita 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Abu Bakar lebih muda daripada Nabi kita. Nabi kita wafat meninggal dunia ketika berusia 63 tahun. Abu Bakar juga wafat meninggal dunia pada usia 63 tahun. Nabi umur 63, Abu Bakar pun 63, Umar pun 63 juga. Jadi kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63, Abu Bakar 63, kemudian dengan Umar 63, aku pun harap aku 63 juga, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tandanya apa, tuan-tuan? Tandanya Abu Sufyan itu juga mengharapkan tabarrukan, keberkatan dengan angka 63 tadi itu. Abu Bakar, Umar dapat 63 sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Kemudian Nabi kita ceritakan kepada Abu Bakar, semalam aku bermimpi bahawa kita ni berlari. Kita berdua lari, kata Rasulullah. Pada mereka awalnya kita sama aja, tapi pada penghujung, kata Rasulullah, di saat aku naik ke suatu tempat tinggi, aku mendahului kamu 2 anak tangga setengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diminta Abu Bakar As-Siddiq supaya mentakwilkan mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Abu Bakar itu terkenal sebagai orang yang mahir mentakwilkan mimpi. Allah bagi ilham kepada dia dalam mentakwilkan mimpi. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, aku amat mengharapkan kalau boleh aku yang meninggal lebih dulu daripadamu ya Rasulullah, tapi nyatalah engkau yang akan lebih dahulu meninggal daripada aku. Dan aku akan menyusul kamu sesudah 2 tahun setengah. Ini baca dalam kitab Tarikh Al-Khulafa bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti, tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar dalam takwil mimpi, dan salah satu daripadanya ialah beliau mentakwilkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentakwilkan mimpi Nabi. Maka kata Abu Bakar, aku akan menyusul kamu sesudah 2
2,5 tahun, dan begitulah hal keadaannya pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq daripada wafatnya Rasulullah SAW sampailah beliau meninggal dunia ialah 2,5 tahun. Ya, pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Tetapi Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya dengan inai dan katam. Ya. Inai daripada jenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah kehitam-hitaman. Katam juga daripada jenis tumbuhan atau yang menghasilkan warna yang kuning keperang-perangan. Ya. Jadi kedua-duanya pernah digunakan oleh Abu Bakar Siddiq dalam mewarnakan rambut, ya, disebabkan uban yang banyak. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa keharusan mewarnakan rambut kerana dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah SAW, dan juga tidak ditegur oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ini nanti kita akan jumpa pula riwayat hadis mengatakan Nabi kita menginaikan rambut. Nah, jadi nanti kita perlu cari satu penyelesaian berkenaan dengan hadis Sayyidina Anas yang merupakan hadis sahih. Beliau katakan Nabi kita tidak pernah menginaikan rambut. Kemudian dalam riwayat yang lain pula menyebut Nabi kita menginaikan rambut. Insya Allah nanti kita akan bincangkan masalah pertembungan antara dua hadis ini. Ini adalah kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini sedikit sebanyak menggambarkan tentang pribadi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh kita ikuti. Ingatlah, sekecil-kecil manapun sunnah yang merupakan satu perbuatan kita bermutaba'ah mengikut perbuatan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana yang saya katakan, kita tidak pasti dan kita tidak tahu sunnah yang mana yang menjadi asbab untuk kita memperolehi ridha Allah, untuk kita memperolehi syurga Allah. Maka sekecil manapun sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita tinggalkan. Mungkin yang kecil itulah asbab untuk kita memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari Allah dan kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mamnuna wa la mahruma. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa anak-anak kami, dosa pasangan kami, dan dosa mereka yang mencintai kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmatilah setiap orang yang hadir pada pagi ini dan mereka yang tidak hadir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau berikanlah keridhaan kepada kami sebagai sebaik-baik teman dan pendamping. Jadikanlah setiap orang daripada kami di kalangan hamba-hamba dalam setiap keadaan sebagai orang yang menang dan berjaya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sesungguhnya keagungan-Mu amat besar, kekuasaan-Mu amat perkasa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mengadu kepada-Mu ya Allah, kami mengadu kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak dapat menghasilkan setitis hujan pun kecuali dengan takdir dan ketentuan-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau siramkan kami dengan air. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, turunkan hujan yang berkat kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan besar, Engkau heran kepanasan orang-orang kepada hamba, karena menangis kehausan. Turunkanlah air hujan ya Allah, rahmatilah kami, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan ridha-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, angkatkanlah bala dan musibah yang menimpa kami dan kaum muslimin seluruhnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tinggalkanlah kami atas nikmat ibadah dan Islam serta takwa dan taat. Jauhilah perkara-perkara khurafat syirik dan perkara-perkara